Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni aku nak review sebuah filem lama lah, filem klasik yang mungkin boleh dikatakan sebagai penanda aras kepada kejayaan teknologi CGI di Hollywood. Okay, filem yang aku masukkan ni adalah filem lakonan Keanu Reeves. Gila, filem ni memang ada barisan pelakon yang sangat-sangat mantap. Okay, diarahkan oleh Wachowski Brothers. Filem tahun 1999. Filem yang aku masukkan ni ialah filem The Matrix. Okay, filem ni ialah filem pertama daripada trilogi. Dan aku dengar selepas ni dalam hujung tahun ni akan ada The Matrix 4. So ini ialah aku cuba tengok semula lah filem tersebut dan nak feel balik apa perasaan menonton sebuah filem 1999 yang memberi inspiration kepada pembikin filem untuk macam go beyond expectation daripada segi CGI. Kan, kalau kita tengok dalam filem ni terkenal dengan adegan bullet bend tu, di mana Keanu Reeves cuba elak bullet, lepas tu dia bend ke belakang dengan slow motion sambil kamera bergerak dalam bentuk circle. Kan, jadi kita akan bercakap pasal filem The Matrix. Sebelum tu kita intro dulu. Okey, baik. The Matrix. Okey, The Matrix seperti mana yang kita cakap tadi, memang kalau siapa yang memang hidup di era-era 90-an, ini antara filem yang sesuai dikatakan sebagai macam revolusi lah. Sebab pada tahun 1999 ni kita sibuk nak bercakap pasal Y2K kan, sebab kita dah nak masuk ke era tahun 2000. Okey, then kalau bercakap pasal The Matrix, ketika itu ini antara filem yang boleh dikatakan antara filem yang sangat-sangat kompleks lah untuk difahami. Dan aku pun ketika aku di sekitar tahun-tahun tersebut menonton filem ni, aku pernah beli VCD ori, tapi aku tak tahu VCD duduk mana lah. Dan aku rasa apa yang aku enjoy tentang filem ni hanyalah dia punya action. Kalau nak bercakap dia punya plot, aku rasa aku gagal untuk accept filem ni punya plot, dan aku rasa sampai sudah aku tak faham plot tu. Tapi aku cukup kagum lah dengan beberapa scene action filem ni, terutama adegan-adegan last tu, di mana adegan macam adegan Neo nak selamatkan Morpheus kan. Dia punya style action, style fighting memang luar biasa lah. Dan memang aku akui filem ni memang agak impressive dari segi action. Okey, dan sekarang ni bila aku tonton balik, kalau nak ikutkan dah dalam 13 tahun, 14 tahun, dalam 20 tahun lah. Kan, 20 tahun lebih. Okey, filem ni memang aku dah berjaya untuk faham, dan aku boleh accept dia punya cerita tu lah. Dan walaupun ada sesuatu tempat tu aku masih macam blur-blur lagi. Okey, cerita dia berdasarkan apa yang aku faham ialah dunia di ketika itu memang manusia dah memang musnah. Okey, dah memang tidak ada civilization. Dan ketika itu juga robot menguasai dunia, dan robot ni dia menggunakan manusia untuk dapatkan dia punya power. Okey, maknanya robot-robot ni hidup berdasarkan kita manusia. Okey, dan manusia-manusia yang terselamat yang masih hidup di zaman tersebut, dia orang hidup di dalam kapal-kapal. Okey, dan juga ada tempat-tempat yang macam dia orang protect lah, just for human. Dan untuk macam dia orang release dia orang punya virtual mind, dia orang nak bebas. Okey, dia orang create satu dunia yang dikenali sebagai The Matrix. Okey, The Matrix ni ialah satu perisian komputer. So kita sukar untuk faham lah pada masa tu macam mana perisian komputer divisualkan kan. So sebenarnya The Matrix ni ialah software yang mana direka berdasarkan dunia sebenar sebelum kejadian robot-robot ni menyerang. Maksudnya kita berhidup dalam dunia yang bukan reality, dan bukannya sebuah dunia yang macam benar lah. Okey, dan filem ni adalah di implementation pasal religious lah, pasal filosofi lah, apa semua tu. Tapi aku tak ambil pot sangat lah, sebab aku rasa kalau aku nak go through deep sampai ke tahap tu, aku rasa aku pun pecah kepala. Aku just tonton filem ni just for chill, untuk relax, dan sekadar untuk faham balik, tengok balik sekadar apa yang aku perasan selepas hampir 20 tahun lebih filem ni berada di dalam dunia sinema kita lah.
Okey, baik. Dari segi acting, aku boleh katakan yang Morpheus, Neo, Trinity, itu semua antara watak-watak yang cukup-cukup ikonik dan diingati sampai sekarang. Dan aku memang cukup akui kalau kata The Matrix 4, tanpa Morpheus, tanpa Neo, tanpa Trinity, maka memang The Matrix tu tidak akan jadi macam best lah. Dan aku akui roh gabungan antara tiga-tiga watak ni memang cukup-cukup memuaskan. Dan penting juga ialah Agent Smith. Itu antara watak yang cukup ikonik. Sebelum aku tengok pelakon dia tu join aku ni The Lords of the Ring kan lepas tu. Dari segi plot tu aku memang tak boleh nak kata apa, tak semua orang mampu hadam. Dan alhamdulillah aku boleh jugalah faham-faham sikit-sikit kan. Dan kalau siapa yang tonton filem ni just for the sake of understanding the plot, korang mungkin akan perlukan sedikit macam attention lah. Maksudnya kalau nak tengok filem ni, jangan duk buat benda lain apa. You need to focus on the dialogues daripada pemahaman Morpheus, penceritaan dia terhadap Neo. Kita bayangkan diri kita yang kena menonton ni berada di dalam jiwa Neo. So apabila Morpheus tu explain kepada Neo, maksudnya sebenarnya pada masa yang sama Morpheus tu explain to me, to us, sebagai penonton. Jadi kita kena ambil dan faham lah benda tu. Sebab separuh masa pertama filem ni lebih kepada establishment terhadap dunia The Matrix. Mungkin sebab penulis laku layar ni pun diorang dah faham kot bahawa The Matrix ni ialah idea yang cukup sukar untuk difahami, satu prinsip yang sukar untuk difahami. Dan diorang cuba untuk build up dunia The Matrix ni pada separuh masa pertama filem ni. Bila kita dah sampai ke fasa kedua filem ni, kita dah faham sikit-sikit dan kita boleh tahu apa itu The Matrix, apa itu dunia-dunia yang diorang sebut Zion lah, apa semua tu. Barulah dia akan dipersembahkan dengan penceritaan filem ni. Filem ni ada plot pembelotan lah tentang macam mana Agent Smith tu cuba untuk mencari dan memusnahkan, dia nak cuba keluar daripada The Matrix tu. Sebab Agent Smith ni dia terperangkap dekat dunia Matrix dan dia nak gunakan Morpheus ni untuk keluar dari Matrix, pergi ke alam yang sebenar kan. Dan dari situ plot dia getting more interesting. Dan aku memang cukup kagum dengan penceritaan filem ni yang memang sentiasa menyajikan bab-bab yang sangat-sangat fresh dan memang di luar kotak. Okey, dan adegan-adegan seperti Neo buat bullet yang band tu, aku tak tahu panggil apa, aku lupa. Dan kemudiannya dia punya scene slow mo dia memang macam tengok cerita Hindustan. Dan aku ingat ada satu filem Hindustan tajuk dia Awara Pagal Diwana tau. Filem tahun bila tau. Filem ni pernah duplicate balik adegan pertempuran Neo dan Trinity dekat pintu masuk gerbang bangunan tu, dan nampak berjaya. Waktu tu filem tu lakonan Akshay Kumar, boleh cari balik. Okay, dan tapi memang tak boleh nak dikatakan yang The Matrix still antara dia punya visual dan juga action dia memang cukup memuaskan. Aku tak ada sangat benda yang nak komen pun. Cuma apa yang aku nak ceritakan bahawa apa yang kita faham pasal Matrix ni, dia sebenarnya adalah filem yang double layer. So kalau kata kita nak tengok filem ni just as a filem yang macam entertain kita, filem yang macam apa ni, buat kita terhibur, aku rasa filem tu akan jadi tak best sangat. Maksudnya macam kalau kata kita tengok filem ni just untuk makan popcorn, just suka-suka untuk enjoy, aku rasa benda tu tidak akan menjadikan filem ni satu benda yang cukup seronok. Sebab filem ni memang ada dialog yang philosophical, yang memang ada double meaning. Maksudnya kita perlu berfikir beyond just sebuah filem biasa. Okay, dan apa yang aku faham, paling aku dapat tangkap sekali ialah dia cuba nak kata macam dunia sebenar kita ni is not real. What if kalau katakan dunia sebenar kita ni is not real? Contohnya macam kita duduk dekat dunia kita sekarang ni, duk buat YouTube lah, duk buat TikTok lah, duk buat Instagram lah. Sebenarnya dunia ni tak wujud tau. Sebenarnya kita ni hanyalah mind controlled by someone. So idea tu aku macam oi gila lah kalau kata ada orang boleh percaya dengan idea ni. Aku rasa mungkin ada yang akan commit something yang which is tak bagus lah kan. Tapi benda tu aku lebih suka dan anggap kepada sebuah hiburan lah.
Cuma aku tak tahulah, aku ada yang macam percaya dengan falsafah dan idea ni, sebab idea itu yang diterapkan terhadap Neo. Kalau kita tengok dalam filem ni, Neo tu digambarkan sedang dia buat kerja lah, dia buat kerja macam biasa, macam orang-orang biasa. Tapi tiba-tiba bila Morpheus mai, dia bagi tahu yang sebenarnya dunia dia tu sebenarnya bukanlah dunia yang sebenar. So kalau katakan kita ialah Neo dan kita terjebak, dan Neo pun kalau kita tengok daripada awal pun dia macam percaya tak percaya, tapi in the end when he start believing the work yang dia dah duduk tu, barulah the power, the ability untuk dia macam adapt dengan dunia baru dia tu, dunia yang dah musnah tu sampai. So benda-benda macam ni aku rasa agak berbahaya sikit lah. Dan aku rasa kalau kata orang yang macam kita yang faham distinguish between facts dan juga hiburan, aku rasa The Matrix is not benda yang sangat-sangat berat lah. Maksudnya kita tak perlu ambil tahu pun, kita just layan, faham dia punya konsep, that's it. Tapi kalau kata yang ada orang yang boleh macam percaya dia punya dakwah tu, aku rasa macam tak tahulah ada yang percaya atau tak. Tapi aku rasa memang aku tak akan percayalah, dan kita akan tengok itu sebagai sebuah filem sahaja. Dan untuk penutup filem review aku ni, aku nak cakap yang The Matrix is one of the best action movie. Kalau siapa yang belum layan, go on. Cuma aku just nak cakap untuk orang yang di tahun-tahun 2020, 2021 yang baru nak tonton, aku rasa mungkin ada certain teknologi dalam filem ni dah outdated, tapi 90% of this story is still more relevant. Maksudnya cerita dia masih kekal relevant sebab dia macam go through beyond kita punya imagination at that moment. Okay, jadi terima kasih kerana menonton video ni. Aku just nak bercakap sikit sahaja pasal The Matrix, tapi akhirnya meleret-leret panjang. Dan aku rasakan benda ni pun tak ramai yang bercakap sekarang ni kan. The filem pun dah lama, tapi aku rasa filem-filem lama ni adalah filem yang nostalgic, yang harus kita tonton semula dan kita reflect back apa perasaan kita bila kita tonton sebuah filem yang di era 90-an. Di era ketika itu tidak ada orang review pun filem-filem yang macam ni kan. Jadi aku rasa aku sukalah untuk bercakap pasal filem ni untuk generasi sekarang kan. Terima kasih kerana menonton. Okay, aku bagi sebelum tu rating untuk filem ni aku memang bagi 4/5 lah. Sebab bila aku tonton di umur aku yang sekarang ni, aku dah berjaya untuk faham dia punya falsafah, dia punya intention, dia punya dia punya plot yang agak-agak rumit tu, dan setting dia memang yang out daripada dunia asal. Dan aku rasakan filem ni memang gempak gila lah kan. So lepas ni aku akan review The Matrix Revolution dan dengan sequel dia yang ketiga tu kan. Filem ni dah ada terbit trilogy. Mungkin aku tak akan review The Animatrix, sebab The Animatrix aku tak jumpa dekat mana-mana perstreaman yang ada tayang, kecuali dekat Google Play. Kalau kat Google Play tu aku tak akan belilah kan, sebab aku rasa aku just nak tengok dekat mana yang boleh ditonton secara langganan lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.